Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dipanjangkan umur kembali lagi saya Putra Azwan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Herianto dan juga Nami dalam Borak Tengah Lapar episod yang ke-19. Aha. Kejap je dah 19 hari kita berpuasa. Udah tiap hari, kejap lah. Nami. Setiap hari ya? Dah Ya. 19 hari kita berpuasa. Ha-ha. Dah berapa banyak param yang Nami pergi? Apa ni lagu ke? Param. Apa tu? Param tu pasar Ramadan. Oh, short form. Oh, dia short short form form. Masya Allah. Banyak tak awak dah pergi? Param. Saya banyak ke tempat berdekatan dengan saya je lah. Kalau contoh kat Batu Kikir, Pasar Ramadan Batu Kikir je lah. Tak adalah sampai merata pergi untuk Pasar Ramadan saja tak ada kot. Tak tahulah kalau Ustaz macam mana. Saya sebenarnya Ustaz. bukan bazar Ramadan je. Pasar malam pun boleh dibilang dengan jari dan tak habis tahun. Oh. Habis tak Bukan pergi Pasar masa- Burung? Pasar. Dan saya memang, pasar, tempat beli belah ni tak berapa nak minat. Jadi biasa saya hantar wakil je lah. Yelah. Jadi Faham. memang bukan tak makan pasar malam. Memang biasa je. Cuma tinggal lagi tak suka masuk. Tak minat. Pasal bila masuk, mabuk. Tengok ni sedap, ni sedap. Jadi sudahnya tak beli semua. Ini pasar pun menghayalkan. Jadi kalau pasar malam dia pamal. Dia Apa pamal tu? eh. Pasar malam. Pasar malam pamal lah. Habis kalau pasar tani, patan. Apa teruk orang punya? Pasar pagi, apa? Walau apa pun setiap hari kita ada topik yang kita bicarakan. Jadi Nami, tanpa melengahkan masa, Ya. silakan dengan email anda yang Okey, seterusnya. Ustaz. Email yang akan menghuru-harakan keadaan hari ini. Pasar pagi, papa. Papa. Kalau pasar petang, papa. Sudah, Ustaz. Kita nak baca email Tak, ni. pasal saya tak puas hati dengan param tadi tu. Baik. Teruskan. Alright. Baik, mana tak soalan dia? Oh ni. Setiap tahun bulan Ramadan, kita signifikanlah Malaysia ni dengan bazar Ramadan. Okey. Sama besar dia punya keterujaan tu, macam nak buka puasa lah. Okey. Tradisi bertahun-tahun lamanya tak kisahlah kampung ke, bandar ke, pelosok mana sekalipun dalam Malaysia ni, paling dinantikan ialah pasar Ramadan. Yang ni kebanyakan orang lah. Kalau macam Ustaz, dia memang, Ustaz cakap tadi, kurang sikit minat Kurang kan. sikit lah. Jadi Ustaz, diorang ni digelar hantu param Ustaz. Yang Azwan cakap tadi. Iaitu pa tu pasar, ram tu Ramadan. Mana ada je param ni dia akan pergi. Contoh, dia duduk dekat Segambut. Sanggup dia pergi pasar Ramadan dekat Bukit Jalil. Ada? Yelah, ada lah ni. Tak, pasar Ramadan kat pergi jalan ada? Kita cipta je lah. Contoh lah. Okey. Ada tu pula Ustaz, sanggup pula keluar negeri Ustaz. Jauh betul pasar Ramadan iya. dia. Demi nak tengok sebab mungkin dia dapat cerita dari orang. Weh, pasar Ramadan tu best. Viral. Viral. Orang buat video apa semua kan. Betul. Ibarat kalau tak ada pasar Ramadan ni, dia macam rasa puasa dia tu tak lengkap, tak sah. Amboi. Memang hantu param betul. Okey. Hashtag hantu param, hashtag pasar Ramadan, hashtag kaki update, hashtag borak tengah lapar. Dipersilakan Ustaz. Senang benar dia. Dipersilakan terus. Dia begini. Kalau kita bercerita soal pasar Ramadan, saya melihat pada sudut positif. Maknanya kita bila membeli, kita membantu orang yang berniaga. Okey. Baik, satu. Yang kedua, mungkin dengan sebab perniagaan tadi, dia dapatlah untuk menyara kehidupan dia. Jadi, situ kita berkongsi rezeki. Bagus. Bermakna secara positif kalau kita kata orang yang pergi ke bazar Ramadan, baguslah. Kerana dia tolong membeli. Kan? Jadi tak timbullah soal dia param ke, paha ke, tahu paha? Apa tu? Faham? Pasar Pasal apa pula? Pasar Ahad. La ilaha illallah. Baik ambil paah. Kalau nak ambil ahad tu. Jadi tak kira lah pasal apa benda pun. Kalau kita lihat daripada sudut positif tu, sebenarnya dia membantu meningkatkan ekonomi. Yes. Cuma yang kita nak pesankan ialah jangan membazir. Yes. Pertama. Yang kedua, jangan buang masa. Kadang-kadang dia tak beli apa benda pun. Satu je. Martabak. Daripada pukul 4 petang sampai waktu maghrib. Sebenarnya dia malas duduk rumah nak menunggu azan. Yelah tu. Lambat. Jadi dia pusing. Orang semalam tu menyampah tengok dia. Pasal itulah satu yang dia beli. Jadi jangan membazir. Jangan kita buang masa. Dan
yang paling penting supaya kita jangan terlupa bahawa puasa bukan untuk melanyak makanan. Itu yang paling penting sekali. Paling penting, okey. Kalau tidak nanti kita akan rasa puasa ni memang tepat untuk makan je lah. Jadi itu topik kita hari ini Ya. iaitu hantu param, dan saya pun nak Google dulu tentang param mana nak pergi sekejap ni, Mi. Dekat kertas di Google Ustaz. Kita kita bayangkan teknologi. Teknologi. Jadi kita berehat seketika nak Google dekat kertas dulu. Kejap lagi kita kembali pastinya menerusi Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Ya, kembali bersama kami dalam Borak Tengah Lapar yang ke udara setiap hari sepanjang Ramadan bermula pukul 4.30 petang dan juga ulangannya pada pukul 5.30 pagi. Dan untuk hari ini kita masih berbicara mengenai hantu param. Ya. Pam. Hantu param. Hantu param Pasar Ramadan. Ya, pasal Ramadan. Buat pendengar kan takut tak faham pula. Baru Yalah. buka apa ni param-param Param-param. Syazwan ni. Tiba-tiba agogo pula ya. Jadi Ustaz, Ayuh. kesinambungan lah tentang hantu param ni. Kesinambungan. Berkesinambungan. Okey Ustaz. Okey. Macam-macam rungutan timbul. Kalau dari pembeli, oi kau jangan pergi kedai tu tak sedap. Oi kau jangan beli kat situ jual mahal. Untuk peniaga pula kadang-kadang dia merungut, asal tak ramai orang hari ni ya. Merungut pasal itu pula. Jadi macam mana Ustaz? Apa benda ni? Apa ni? What's going on? What's going on? Payah juga nak jawab. Saya nak jawab macam mana tu. Tapi pada saya, pembeli dan penjual dia ada hak. Okey, Dalam fiqh tu dia panggil khiyar, pilihan. pilihan. Sama ada dia nak beli ke, dia tak nak beli ke, dia nak jadi beli ke, tak jadi beli ke, itu terpulang masing-masing. Hak dia. Hak dia sebagai pembeli. Penjual sama juga. Ya. Kan? Dia nak buat sedap ke, dia tak nak buat sedap ke, itu terpulang kepada dia. Kan? Macam pening je nak tanya soalan ni. Pasal apa? Bukan. Bukan pening, saya tengah memikirkan pengalaman. Oh, pengalaman. sebab Ingat ada ingat mikir soalan apa benda ni. Ada Dah semua dia jawab macam je. tu. Tapi betul kan? Ya, ya. Sebenarnya kita sebagai pembeli atas kita lah. Betul lah tu. Kita nak pilih makanan tu. Yang paling penting yang saya nak highlight ialah jangan cela makanan. Cela. Itu paling penting sekali lah. Yes, yes. Ya, sebab apa? Kalau kita membeli makanan, kemudian kita cela makanan, itu seolah-olah kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Contoh cela makanan macam mana Ustaz? Contoh, kita misalnya, kita makan, kemudian kita rasa macam makanan tu tak sedap. Okey? So tak apalah tak sedap. Okey. Kan? Okey. Tapi kalau kita kata, apa mengarut hari ni punya makanan aku dapat ni. Ini tak ada pedah punya makanan. Siap lempar pula lempar makanan tu kan. pula makanan. Kemudian ada orang kan, setengah-setengah tu saya tengok siap viral, dicucuk lah apa benda, bukan nak makan. Itu termasuk mencela makanan. Tak sedap, kan? tak apa. Hak dia untuk bercakap tak sedap. Tapi rezeki yang ada, jangan buang. Yelah. Kan? Jangan dibuang. Sebab apa? Itu dah jadi kufur nikmat kepada kita. Tu kena ingat tu. Jadi soal kita, tak sedap. Kita kan nak cakap sedap. Kan jumpa balik yang meniaga Nami. Hai Ustaz, semalam ada beli. Macam mana semalam? Tak sedap lah. Okey lah. Ya. Tu boleh Ustaz. Tu jaga hati. Jaga hati. Tahu terus boleh. Boleh Ustaz? tak masalah? Boleh. Tak sedap lah. Mi, tak sedap. Awak masak yang semalam tak sedap. Oh, jadi Kan? kita sebelum ni bagi feedback tu kira okey lah. Sebab itu yang masalah satu juga. Bagus soalan. Saya nak beri ingat sikit pada semua. Sebab bila orang pergi bazar Ramadan, kan orang suka buat konten. Betul? Betul Ustaz. Dia kata ni sedap, ni sedap, ni sedap. Kadang-kadang orang buat konten hanya untuk nak supaya orang like ataupun dia nak bagi mileage pada orang yang berniaga. Sedangkan benda tu tak sedap. Jadi yang ini ni, yang kita khawatir dia termasuk kepada penyaksian yang disebut sebagai syahadat zur, penyaksian palsu. Hati-hati tu, Mik. Betul. Sebab tu saya kadang-kadang orang minta, dia kata, Ustaz, cuba review saya punya produk. Ya Ustaz. Bukan Ustaz saja. Awak lagi lah kan. Dan memang orang medsos. Jadi bukan masalah kita tak nak bantu. Tetapi kita sendiri memang tak pernah makan pun dia punya. Dan kalau kita makan, sedap dan kita review. Kalau tak sedap, kita pun tak nak sampai memberikan yang tak bagus untuk dia. Dan takkan kita nak bagi pula benda yang bagus sedangkan benda tu tak bagus. Ini yang apa Nami tanya tadi tu kan. So bagus
Feedback sekarang ni orang tak bagi feedback dekat tuan punya makanan. Ya. Orang bagi feedback dekat media sosial. Dekat konten sendiri. Sebab itu hati-hati jangan sampai kita memberi penyaksian palsu. Penyaksian palsu. Dosa saja kita. Ya, ya. Walaupun nak support kawan-kawan Ustaz tetap salah. Support kawan-kawan tu bagus. Tetapi kalau benda tu tak sedap, kena bagi tahu dengan dia. Mi, yang ini awak buat tak sedap. Kalau otter sikit sedap. Sikit. Itu okey. Tapi kalau tiba-tiba kita, okey, saya hari ini mertabak daripada Nami. Tuan-tuan kenal Nami kan? Nami. Kata cik kan. Mertabak dia memang best. Sedangkan tak sedap langsung. Kali orang beli dah. Kita pula kena. Menaya ke orang. Menaya. Kita menaya ke orang. Kita selalu cerita pasal orang scam. Apa dia panggil? Karipap scam. Apa lagi yang orang duk sebut? Karipap oksigen. Karipap oksigen dan sebagainya. Yes. Kita terlupa bahawa review scam ni pun juga sebenarnya termasuk dalam apa yang orang panggil produk scam ni. Ya. Jadi hati-hati bagi orang review. Dan kita kena ingat, kadang-kadang ada orang yang meniaga karipap scam ni, orang panggil istilahnya kan karipap angin ni, boleh jadi yang kita beli tu je. Boleh jadi. Maknanya mungkin yang itu tu mungkin ada yang bantu. Agaknya dia terlepas pandang agaknya adalah 4-5 ketul yang kosong. Buat banyak kan? Kan? Boleh jadi tak? Boleh jadi. jadi. Possible. Dan kita kata, oh dia ni scam sebagainya. Sedangkan dia pun tak tahu yang dia mungkin terlupa nak masukkan. Kita kata. Tapi macam mana orang yang bagi feedback scam ni? Confirm dia sengaja. Betul, faham Ustaz. Nampak tak? Jadi bagi param-param sekalian. Dia dah guna lah. Dah pandai kan? Tuan param-param. Param-param sekalian, nak pergi satu semalam bagus, tak ada masalah. Tapi jangan buang masa, jangan membazir. Kita tambah satu lagi, jangan bagi penyaksian scam. Yes, penyaksian palsu. Palsu. Walaupun nak support member, jangan bagi penyaksian palsu. Betul. Tak bagus. Dan juga lagi nak tanya juga dengan Ustaz ini mengenai orang kata hukum. Ada tadi Ustaz cerita ada orang pergi ke Param ni. Pergi sampai 4-5 jam beli satu barang. Ada juga tak beli pun tapi pergi sana tawar, sini tawar. Sekejap lagi tanya pada Ustaz, kita berehat seketika. Kejap lagi kita kembali bersama pastinya menerusi Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Ya, masih bersama kami dalam Borak Tengah Lapar. Kita masih berbicara mengenai hantu Param ataupun hantu Pasar Ramadan. Okey, jadi Ustaz nak sambung soalan ni Ustaz. Tadi Ustaz, apa hukum ni Ustaz? Kalau orang ni dia pergi bazar Ramadan, tak beli barang pun tapi kedai tawar menawar, tak jadi. Pergi kedai sebelah, tawar menawar, tak beli. Balik tak beli apa pun tapi satu bazar ditanya pasal harga dan sebagainya Ustaz. Sedang cerita Wan, bagi harapan palsu. Harapan palsu. Ya Ustaz, itu lain tempat. Itu ayat kita cari sebenarnya. Sebenarnya tak ada masalah. Kan. Dia tak ada masalah. Kan? Cuma dia tak ada kerja lah itu. Kan dia tak ada kerja, pusing. Betul. Kan? Tak ada kerja. Ni berapa? RM3. Oh, RM4 tak boleh. Oi, barang mahal dik, tepung mahal. Tak apalah cik kan. Saya pusing dulu. Pusing dulu. Ayat tu paling ditakuti oleh peniaga. Saya pusing dulu je Jadi sebenarnya tak ada isu lah. Kalau orang nak menawar ni, hak dia untuk menawar. Kan? Cuma peniaga janganlah pula rasa jemu. Kadang-kadang, cik nak tertawa tak payahlah cik. Saya tahu cik ni bukan jenis nak beli pun. Bawa tenang. Puasa betul tu. Kita ni meniaga. Jadi ragam orang ni memang macam-macam. Sungguh. Saya pernah meniaga ikut ayah meniaga. Jual goreng cepedak. Macam-macam orang interview. Ini kenapa tepung ni macam ni? Ini kenapa? Macam-macam. Standard. Jadi kita nak layan-layan. Tak layan sudah. Sebab memang kita berniaga tu dengan orang. Kecuali kalau kita meniaga depan rumah. Kan? Ataupun dalam rumah kita berniaga. Kita seorang je. Kita masak, kita letak. Beli tak ada orang duduk. Itu bab lain lah. Itu kena check lain lah. Kena depan cermin tu Ustaz. Kena check tu. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah Tak ada masalah. Boleh saya teruskan? Sila. Saya nampak banyak soalan lagi. Ustaz tak ada laskat. Okey Ustaz. Ustaz cakap tadi, dalam perniagaan ni paling penting kita kena jujur. Kita kena jujur. Betul. Kita ni manusia yang diberikan akal. Betul. Dan kita juga ada, orang kata tu, deria rasa. Macam soalan deria dah rasa. masuk sains ni. Sains. Biologi. Jadi Ustaz, apa hukumnya, ini orang bertanya Ustaz, apa hukumnya kalau makanan yang kita sendiri jual tu, memang kita dah tahu tak sedap tapi kita jual juga.
Contohnya macam kita dah tahu tu salah bancuh ke apa kan. Kita jual juga pada hari tersebut lah. Kemudian pembeli mestilah kecewa. Baik, Wak. Bagi feedback buruk lagi apa semua. Berdosa ke Ustaz peniaga tu? Kalau sekiranya makanan itu rosak, kita jual juga. Basi, pamannya. Kita cuci balik ayam tu, bancuh baru. Itu maknanya kita menjual barang yang tak elok. Dari segi jual beli, barang itu mesti barang yang wujud dan barang tu mesti dia ada nilai. Okey. Maknanya elok lah. Yes. Kan? Elok. Jadi, bermakna kita berdosa. Sebab kita dah tahu dah barang tu memang barang tak elok. Cuma bezanya soal kalau kita menjual makanan tu sedap dengan tak sedap. Ini subjektif. Ya. Susah juga kita nak sebut tentang sesuatu tu sedap atau tidak. Boleh jadi sedap menurut Nami, saya tak sedap. Boleh jadi sedap kami berdua, Azwan pula kata tak sedap. Ya. Jadi yang itu susah kita nak nilai. Asasnya kalau barang itu elok, makna tidak rosak, bukan expired, so boleh jual, tak ada masalah. Dan bukan barang tu kotor, bermakna dia dah masuk kepada barang-barang yang haram pula. Kerana makan benda yang kotor dan sebagainya. Kadang-kadang ada peniaga-peniaga ni, dia tengah nak bawa pergi bazar Ramadan, tiba-tiba jatuh habis semua barang-barang tu. Dia kutip, Dia kutip, dia tiupnya. Dia guna 3 saat tu kan? Dia panggil elok semua. ini. Cepat kutip sebelum kuman panjat, kata dia. Dia ingat kuman tu puasa macam dia. Kan? Ini pun satu masalah. So kena hati-hati. Jadi sebenarnya saya lebih risaukan soal kebersihan. Kebersihan. Sebab kita kena ingat, yang disebut halal tu bukan dia duduk stand seorang diri. Maksudnya bukan makan yang halal, tapi tayyibah. Halalan tayyibah. Tu biasa Baik. kita tengok. Halal dan baik. So baik di sini termasuklah soal kebersihan. Jadi saya nak pesankan kepada yang berniaga-niaga ni, maka jaga kebersihan. Ya. Dan pembeli pun sama. Kadang kita lebih mementingkan soal rasa walaupun tidak bersih. Sedangkan benda yang kita nak makan ni jadi darah daging kita. Betul lah tu. Yang jelas lah kita kata. Yang tak nampak tu, kita pun jangan pandang-pandang sangat. Lap mata je lah. Bukan lelap mata. Maksudnya jangan duk mencari-cari. Tengok habis semua dia perhatinya. Cari salah orang. Dia pasal dia terlampau teliti sangat pun naya juga. Ya. Kan? Naya juga. Tetapi maksudnya carilah yang halal dan thayyibah. Alhamdulillah. Ini panduan lah untuk yang sedang memandu ke param. Ya, betul. Alhamdulillah. Apa pun semoga hantu-hantu param kita ni menjadi hantu param yang bijak lah. Sian dia orang elok manusia jadi hantu. Hantu pula jadinya. Jadi yang bijak lah. Pengguna yang bijak. Ya, Kan, jaga kebersihan dan sebagainya. Baiklah. Dan terima kasih Ustaz untuk perkongsian hari ini. Dan habis dah? Habis dah. Kejap Besok je. pula lah. Esok pula. Untuk perkongsian hari ini, insyaAllah esok kita kembali bersama Musa Haryanto dan juga Nami. Ya. Dan juga saya insyaAllah pastinya menerusi Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.